okey sah. Clear kah? Jalanan ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, pertama dan selamanya syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia-Nya. Nikmat yang Allah bagi kepada kita, kita dapat hidup pada hari ini untuk terus melakukan ketaatan dan kebaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hanya saja perkataan yang diucapkan daripada mulut kita adalah kalimah alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Ala ni'amihi, di atas segala nikmatnya yang tidak terhitung, la tuhsa. Insya-Allah pada hari ini kita akan membicarakan beberapa perkara di dalam slot ceria duha. Insya-Allah dalam hari yang tenang ini, yang sejuk ini, dengan hujannya, alhamdulillah, rahmat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala menghidupkan bumi, seluruhnya menghidupkan hati-hati kita untuk terus kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub, melainkan kita ni selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala akan menenangkan hati-hati kita, insya-Allah, untuk terus kita terus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah pada hari ini kita akan berbicara berkenaan dengan beberapa perkara, iaitu kelebihan menuntut ilmu. Baik. Di dalam Al-Quran ataupun ada beberapa persoalan yang selalu diajukan ataupun beberapa perkara yang kita nak bincang adalah berkaitan dengan apakah itu kelebihan orang-orang yang menuntut ilmu. Ramailah ilmu ni bermacam-macam, tetapi yang disebutkan di sini adalah ilmu-ilmu yang mana membawa kita kepada mengenal Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang mengenal kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah ilmu-ilmu yang memberi kelebihan kepada kita. Ada beberapa perkara yang kita nak sebut di sini. Yang pertama, di dalam kelebihan menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala ni bermacam-macam yang disebutkan. Adapun yang paling mulia tentulah ilmu pada kita mengenal Tuhan. Adapun yang paling mulia adalah ilmu yang membuatkan kita ni dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan lain-lain ilmu menjadi fardu kifayah untuk kita belajar, dan kadang-kadang menjadi fardu ain kepada kita untuk kita belajar. Di antaranya adalah ilmu hisab, ilmu sains, kedoktoran dan bermacam-macam lagi ilmu, yang mana semua ni apabila kita keluar menuntut ilmu hanya sahaja kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya sahaja kerana Allah Subhanahu wa taala, maka ilmu-ilmu ini akan mengangkat darjat kita kepada di sisi Allah. Maka kita menuntut ilmu ini hanya sahaja kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita ni akan mendapat manfaat pahala sama ada di dunia maupun kita akan mendapat pahala yang berterusan sehinggalah di hari akhirat nanti. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, daripada mana kita mendapat ilmu kita ni? Tentulah daripada guru-guru kita. Yang mana guru-guru kita ni mendidik kita daripada kita ni kecil. Bagaimana ibu bapa mendidik kita, mentarbiah kita daripada kita ni keluar daripada perut ibu sampailah kita berusia 5 tahun. Kemudian dihantar pula kita ni pergi ke tadika ataupun pusat asuhan. Dihantar pula kita ni pada mengaji Al-Quran. Kemudian dihantar pula kita ni pergi ke sekolah rendah. Dihantar pula kemudian kita pergi ke sekolah menengah. Dan seterusnya pergi kepada pangkat yang lebih tinggi adalah di peringkat universiti. Maka tuan-tuan,
yang disebutkan jasa-jasa guru-guru ini memberi ilmu kepada kita daripada ilmu-ilmu yang membawa kita mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala, mengenal kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengenal kepada masyarakat, ilmu-ilmu masyarakat dan lain-lain, terutamanya daripada yang mengaji sains dan sebagainya, kejuruteraan dan sebagainya, kimia dan sebagainya, dan mengaji usuluddin, tauhid dan sebagainya. Maka semua ini adalah jasa-jasa guru kita yang mengangkat martabat kita di dalam masyarakat dan juga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Macam saya sendiri, alhamdulillah, yang memberi peranan ataupun yang memberi pengaruh yang besar kepada saya adalah didikan daripada kedua ibu bapa saya. Yang ajak saya, yang tarbiyah saya, yang didik saya adalah kedua ibu bapa saya. Kemudian belajar Al-Quran daripada guru saya. Daripada saya belajar Al-Quran itulah, selebihnya itu saya belajar mendalami ilmu agama sehinggalah saya mengaji di pangkat universiti. Maka alhamdulillah, syukur dan saya amat berterima kasih kepada guru-guru saya ni, yang mana membuatkan saya ni lebih kenal kepada agama, ataupun lebih dekat kita ni dengan apa yang kita sebut adalah ilmu-ilmu yang berkait dengan agama itu sendiri. Baik tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara kelebihan menuntut ilmu yang disebut di dalam Al-Quran pada surah Al-Mujadalah ayat 11, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Mujadalah. Allah sebut, Allah Subhanahu wa taala meninggikan darjat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan agama daripada kalangan kamu ni dengan beberapa darjat. Mengikut ayat yang Allah Subhanahu wa taala sebut ini, kita dengan jelas kita dapati bahawasanya orang-orang yang diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah angkat dia ni kepada berapa tahap, ataupun Allah bagi kemuliaan kepada dia. Allah bagi satu kelebihan kepada dia. Baik. Maka dengan itu, diangkat orang-orang yang beriman daripada orang-orang yang tidak beriman, dan orang-orang yang alim daripada orang yang bukan alim. Baik, telah berkata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu bahawasanya Allah Subhanahu wa taala telah memuji di dalam ayat ini, iaitu Allah Subhanahu wa taala mengangkat orang-orang yang beriman dan diberi ilmu di atas orang-orang yang beriman ataupun yang tidak diberikan ilmu dengan beberapa darjah. Tuan-tuan, ini yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat Al-Quran di dalam surah Al-Mujadalah. Seterusnya adalah kita nak sebut beberapa kelebihan menuntut ilmu. Yang disebut tadi adalah yang pertama. Di dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Nabi SAW sebut dengan hadis diriwayatkan daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahawasanya, barang siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan untuk ke syurga. Tuan-tuan, nak hidup di atas dunia, kita perlu kepada satu ilmu. Bagaimana untuk kita ni nak beramal, bagaimana untuk kita nak beribadah, bagaimana untuk kita nak bermuamalah di dalam segenap lapisan dalam masyarakat, berhajat kita ni kepada ilmu. Bukan setakat terhenti di atas itu saja. Kita nak menuju kepada syurga Allah Subhanahu wa taala pun menuntut kepada kita kepada satu ilmu yang memandu kita untuk bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hadis ini sebut, barang siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, maka tuan-tuan, siapa yang keluar untuk nak cari ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan untuk ke syurga. Itu Nabi SAW sebut. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihim as-sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haqqatuhumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Maka hadis Nabi selanjutnya sebut, tidaklah
satu kumpulan berkumpul di dalam sebuah rumah di antara rumah-rumah Allah, membaca kitab Allah yakni Al-Quran dan mempelajarinya sesama mereka, melainkan akan turun kepada mereka sakinah, iaitulah ketenangan, diliputi ke atas mereka rahmat dan dinaungi oleh malaikat serta Allah Subhanahu wa taala akan menyebut mereka pada malaikat yang berada di sisinya. Maka tuan-tuan, ini yang kita sebut barang siapa yang menempuh satu jalan, maka Allah akan pudahkan bagian jalan untuk ke syurga, yakni orang yang keluar untuk menuntut ilmu, dan seterusnya adalah akan diturunkan kebahagiaan, ketenangan di dalam hati-hati kita. Seterusnya kita akan dinaungi dengan rahmat dan kasih sayang Allah. Maka tuan-tuan, melihat kepada kelebihan hadis-hadis dan juga kelebihan yang disebut di dalam ayat Al-Quran ini berkenaan dengan orang-orang yang menuntut ilmu, bertepatan dengan ini, di Lembaga Zakat Negeri Kedah juga kita ada berapa perkara ataupun bantuan yang kita salurkan bagi orang-orang yang menuntut ilmu ni, yakni orang yang keluar fi sabilillah, keluar untuk menuntut ilmu. Maka bagi mereka pun daripada Lembaga Zakat Negeri Kedah ada beberapa bantuan. Di antaranya yang kita baru hebahkan di peringkat pendidikan dan juga Lembaga Zakat Negeri Kedah melalui hebahan di page, tuan-tuan boleh tengok, adalah bantuan beasiswa kepada pelajar-pelajar yang menuntut ilmu nak sambung masuk pengajian di Unisyams, ataupun kita sebut inilah di universiti di bawah Kerajaan Negeri Kedah. Maka tuan-tuan, orang yang penuntut-penuntut dan pemohon-pemohon yang nak belajar sambung pengajian di Universiti Unisyams ini, maka ada bantuan beasiswa yang diberikan kepada mereka. Di antaranya adalah yang terbuka kepada bidang diploma dan juga ijazah sarjana muda. Maka tuan-tuan, beberapa kuota yang dibuka, maka yang nak sambung pengajian ini boleh mohon, terbuka kepada semua bidang. Maka tidak terkecualilah anak-anak kita yang berada di negeri Kedah, sekiranya layak, boleh memohon dengan mengisi secara atas talian online melalui portal beasiswa. InsyaAllah saya kirakan dengan beasiswa ini sedikit sebanyak akan membantu anak-anak kita, pelajar-pelajar kita yang berada di negeri Kedah dalam perjalanan mereka menuntut ilmu, dengan segala kelebihan dan kemuliaan mereka ni dalam menuntut ilmu. Maka beasiswa ini sedikit sebanyak akan membantu mereka. Daripada manakah diambilnya beasiswa ini yang kita salurkan? Maka tidak lain tidak bukan adalah daripada zakat yang dibayar oleh pembayar zakat di negeri Kedah. Alhamdulillah, daripada zakat yang dibayar oleh pembayar zakat, maka diwujudkan satu beasiswa bantuan yang diberi nama beasiswa Unisyams. Maka anak-anak kita yang berkelayakan, yang kita beri keutamaan kepada anak-anak asnaf fakir dan miskin ataupun lain-lain, maka mereka ni layak memohon sekiranya memenuhi beberapa syarat yang kita tetapkan. Alhamdulillah, sedikit sebanyak akan membantu mereka untuk mereka ni nak menjadi rujukan di dalam masyarakat. Kita harapkan apa usaha orang-orang yang menuntut ilmu ini diberkati oleh Allah, dan orang-orang yang membayar zakat, yang mana dengan zakat tersebut kita bantu pelajar-pelajar kita yang keluar menuntut ilmu, maka mereka ini kita doakan juga segala zakat yang dikeluarkan akan diberkati dan diberikan ganjaran yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tuan-tuan, sekadar itu dahulu. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.